إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي قديم باق يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير نبي الجلال رحمة للعالمين بعثه صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. إذا جمعنا yang berhormat sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, takutilah Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah keinginan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut yang apabila kita takut dan turun daripadanya, maka bersama hampir dan semakin dekat kita dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran 133 dan 134, dan bersegeralah kamu semua kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Bersegeralah kamu semua merebut keampunan daripada Tuhan kamu, dan surga yang keluasannya meliputi langit-langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat berikut. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka ketika susah, ketika dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Mereka adalah orang-orang yang menahan kemarahan, dan mereka adalah orang-orang yang sentiasa mengampuni dan memaafkan kesalahan manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Berbuatlah baik, mentolak ayat di dalam badan. Janganlah memandang remeh segala perkara yang baik, segala amalan yang saleh, walaupun sedikit. Janganlah kita pandang remeh dan pandang ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jangan engkau memandang remeh dan menghina daripada kebaikan
daripada amalan kebaikan dan kerja kebaikan sesuatu apa pun. Janganlah kau meremehkan dan memandang remeh setiap kebaikan walaupun sekecil-kecilnya. Walau anzalna asraka biwajhin talqin. Walaupun sekadar kau bertemu dengan saudaramu dengan keadaan wajah yang manis, wajah yang tenang dan manis, mengukirkan senyuman. Apalah sangat kuat yang diperlukan untuk berwajah manis, mengukirkan senyuman terhadap saudara kita apabila kita bertemu dengannya. Tetapi walaupun itu perkara yang amat remeh, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita daripada memandang ringan dan memandang leceh. Hendaklah kita mengamalkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan nilai yang tinggi kepada setiap amalan saleh, setiap kerja kebaikan, walaupun pada nilai yang mungkin ia amat kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abi Bakar Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, apa katanya? Ya Rasulullah, dullani ala amalin antabi'u bih. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkanlah aku kepada satu amalan yang dapat aku mendapat manfaat dengannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, i'til al-adha an tariqil muslimin. I'til al-adha an tariqil muslimin. Hilangkanlah dan buangkanlah segala benda yang menyakitkan di jalan orang-orang muslimin, orang-orang Islam. Walaupun hanya sebilah duri yang kecil, walaupun hanya sebilah batu, walaupun sesuatu yang tidak memudaratkan tetapi menyusahkan, maka buangkanlah dan bersihkanlah daripada jalan orang Islam. Apakah sangat tenaga yang diperlukan untuk membuang sebutir batu yang menghalang, ataupun sebilah batu yang menghalang, ataupun sejenis sampah yang ada di jalan orang-orang Islam, tetapi itu dianggap oleh Islam sebagai satu kerja yang mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Dia akan dapat memberi manfaat kepada tuannya sekiranya dilakukan dengan ikhlas. Kita jemaah yang dirahmati sekalian, setiap amalan kebaikan dan amalan kebaikan, walaupun sedikit, maka dia adalah lebih baik daripada dia yang melakukan sesuatu apapun. Jadi kalau membiarkan waktu kita berlalu kosong tanpa diisi dengan amalan yang soleh, maka janganlah buang masa. Isikanlah masa jadual harian kita dengan setiap amalan yang soleh. Bagaimana amalan yang soleh? Kadang-kadang amalan yang soleh yang kecil, suatu pekerjaan yang baik yang kecil, tetapi menyamai pekerjaan yang besar. Bagaimana kita rasakan itu? Misalnya, sekiranya jalan yang kita lalui tiba-tiba pada pagi pagi dipenuhi dengan 30,000 biji batu-batu yang menghalang daripada jalan. Lalu datang seorang lelaki dengan semangat untuk membersihkan jalan ini tanpa, walaupun dengan tanpa keperluan yang mencukupi, maka beliau datang dan mengangkat sebiji batu daripada 30,000 biji batu. Dia telah melakukan satu amalan yang soleh, amalan yang baik. Walaupun kadang-kadang manusia apalah sangat sebiji batu dibandingkan 30,000 biji batu yang masih meninggal. Tetapi orang itu, lelaki ini, apabila dia mengangkat sebiji batu, maka sebenarnya dia telah melakukan dan mencapai satu makna yang besar dalam masyarakat. Apa juga nilai yang seperti ini?